亲爱的姐妹们，也包括弟兄们平安。今天是我们姐妹团契一个特别兴奋的日子，是我们的51周年纪念。没有想到在疫情之下，我们竟然度过了2次的周年纪念。大家心中是不是觉得欢喜快乐，充满感恩赞美呢？在困难的局限当中，你和我们都蒙神保守，有健康的身体，我们还能够存留，还有生命气息，那就是大恩典。让我们把我们的生命再一次献给主，好好的为主而活，为主而用，荣耀神，祝福别人。Selamat sore Ibu-ibu dan juga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah satu hari yang spesial, yang khusus untuk komisi wanita kami. Hari ini adalah ulang tahun yang ke-51. Tidak disangka ya, di dalam wabah corona COVID-19, kita sudah melewati 2 kali hari ulang tahun. Apakah saudari sekalian, saudara-saudara, hatinya penuh dengan syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kesusahan, penderitaan, di dalam banyak keterbatasan, saudara dan saya, kita masih bisa hidup dan masih sehat. Ini adalah anugerah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah sekali lagi, saudara sekalian, kita menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita angkat satu puji-pujian. Oh, betapa indahnya. Di dalam Tuhan indah, cinta kasih Tuhan indah, sukacita, keselamatan, hidup kekal yang Allah berikan kepada kita indah, sangat indah. Oh, betapa indahnya. Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们非常谢谢你的恩典，在 Corona 的疫情之下，我们竟然度过了2次的周年纪念。我们非常感谢你的恩典，在这个非常困难的时代，在这个充满艰苦、充满限制的环境里面，我们还能够有健康的身体，我们还能够每个礼拜在网上参加聚会，这实在是你莫大的恩典，我们非常感恩。我们相信在周年纪念的时候，我们不但欢喜快乐，我们深深相信你有话对我们说。求主你使用
你的仆人向我们传达你的心意，让我们借着周年纪念的感恩、庆祝、聚会，我们能够更爱主，更明白神在我们身上的心意，更明白神要我们团契做的工作。求主赐福。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, di dalam masa-masa COVID-19, wabah corona ini. Dengan tidak terasa kami juga tidak terpikir bahwa kami bisa dan kami sudah menjalankan 2 kali hari ulang tahun Persekutuan Komisi Wanita kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam kebaktian ibadah HUT ke-51 ini kami bukan saja mau memuji Tuhan, mau menaikkan syukur kepada Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan pasti ada firman, ada message yang mau disampaikan kepada persekutuan kami dan juga kepada kami setiap pribadi. Kiranya Engkau menyatakan isi hatimu ya Tuhan melalui hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们现在我们姐妹团契的周围要献上2首诗歌，那么献诗之后呢，由我们的王美华执事要给我们几句勉励的话。Nah saudara sekalian, pengerja Komisi KW ada 2 puji-pujian yang akan dipersembahkan. Setelah itu ada majelis Diaken Ibu Herni akan memberikan sepatah doa kata wejangan kepada untuk kita semua. Cing Cowimen Siense kami persilakan pengerja KW untuk mempersembahkan puji-pujian dan kemudian disusul oleh Diaken Herni dengan wejangannya.
Selamat sore ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita patut bersuka cita bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Komisi Wanita kita yang ke-51 tahun. Saya mewakili majelis beserta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu di Komisi Wanita. Kita bersyukur kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. 1 tahun sudah berlalu, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengadakan ibadah persekutuan secara virtual. Tuhan memimpin kita, memberkati kita, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Para ibu sekalian, biarlah di dalam dunia yang gelap, terang Tuhan tetap bercahaya di dalam kita. Di dalam firman Tuhan, Efesus 5 ayat 9, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Biarlah hidup kita di dalam masa-masa yang tidak nyaman ini, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tetap terus ada di dalam kita. Dengan mengikuti teladan Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan makan mati di atas kayu salib, kiranya Tuhan terus ada di dalam hidup kita, menerangi kita, bahkan memakai kita menjadi alatnya. Biarlah kita terus berharap ibu-ibu tetap sehat, tetap bersemangat, baik itu mengikuti ibadah, persekutuan Komisi Wanita, membaca firman Tuhan, berdoa, itulah kekuatan kita. Tuhan tetap memimpin setiap ibu-ibu, walau hanya di rumah, tetap di dalam pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun, dan saya bangga sekali lagi kepada ibu-ibu yang terus setia melayani Tuhan, juga pembimbing, limuse, para pengurus komisi wanita yang terus setia. Jeri lelah, rekan-rekan sekalian akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. 我们非常感谢神，在我们周年纪念的时候，我们能够请到远方的一个神的仆人，就是 Ria Zebua 牧师，要向我们传信息。Kita bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan di dalam ulang tahun yang ke-51 kita dapat mengundang pengkhotbah dari tempat yang jauh sekali, dari Nias ya, Pendeta Ria Zebua. Kami persilakan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. 谢谢各位给我的信任。 Untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan yang sangat khusus ini. 在这特别的日子传达信息， Yaitu hari ulang tahun yang ke-51 dari Komisi Wanita GSRI Kartini. 就是姐妹团契51周年纪念。 Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus yang telah mempercayakan hal ini kepada saya. 谢谢周围们信任我。 Saya Pendeta Ria Zebua dari Gereja BNKP di Pulau Nias. 我是 Nias BNKP 区会的一个牧师。 Dulu saya melayani sebagai misionaris di antara suku Manobo di Filipina. 以前我在菲律宾的马诺波族副事主， Sejak tahun 2017,
saya menetap di Pulau Nias dan menjalankan pelayanan di Yayasan Dela Penabur Kasih secara penuh waktu. 从2017年，我在我全时间的在尼亚斯服侍主。 Yayasan ini bergerak untuk menggerakkan anak-anak Tuhan di Pulau Nias untuk menjalankan misi amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. 我成立这个基金会呢，是要发动尼亚斯的弟兄姐妹服侍主。 Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur nomor 87 ayat 1 sampai ayat 7. 我要用诗篇第87篇全篇来传达今天的信息。 Sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. 我们先同心祷告。 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang empunya firman, 我们的上帝， kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 我们把 Berilah kami 时间交 firman-Mu 在你的手 Tuhan. 中，求你把你的话语赐给我们， Beri kami Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. 但愿圣灵帮助我们更深的认识你。 Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menerima firman-Mu. 我们在耶稣基督里面领受你的话， Amin. 阿门。 Kita membaca dari Mazmur nomor 87 ayat 1 sampai ayat 7. 诗篇87篇第1节到第7节， Sion kota Allah. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalam-Mu. 诗篇第87篇西安之名的复原，可拉后裔的诗歌。耶和华所立的根基在圣山上，他爱西安的门，胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃只做你说的。我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的。看哪，菲利斯和退罗宾古色人个个生在哪里？论到西安，必说这一个那一个都生在其中，而且至高者必亲自建立这城。当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在哪里。歌唱的、跳舞的都要说，我的泉源都在你里面。 Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita itu dahsyat. 我们的神是可畏的， Kasih-Nya bagi seluruh umat manusia sungguh ajaib. 他对世人、全世界人的爱是非常奇妙。 Dalam Mazmur yang kita baca tadi, dikatakan Tuhan hendak membangun sebuah kota di mana semua suku bangsa di muka bumi mendapat kemurahan hatinya.
刚才的诗篇给我们看见上帝要建立一座城，在里面的居民是从各地各方。 Di kota itu Tuhan Allah mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah-limpah. 在那一座城里面，上帝把他的爱丰富的施下。 Di sana bangsa-bangsa yang dulu hidup di bawah murka Allah akan mengalami pembebasan. 从前在神的震怒之下生活的百姓得到释放。 Bangsa-bangsa dari segala penjuru bumi akan datang untuk mengalami keselamatan dari Allah. 各地各方的人民万民都来到神的面前得着救恩。 Di seluruh bagian kota itu ditemukan hal-hal yang mulia. 在城里面有荣耀的事， Di jalan-jalan, di rumah-rumah, di setiap komunitas, hanya hal-hal yang mulia yang akan ditemukan. 在城里面，在家里面，在各个这个社区里面，他们所讲的就是神的荣耀。 Setiap pribadi yang ada di dalam kota itu berlomba-lomba untuk melakukan kehendak Allah. 每一个城里面的居民都要遵行神的旨意。 Semuanya berlomba-lomba untuk membawa bangsa-bangsa untuk hidup di dalam kota itu. 大家都很踊跃的要进到城里面， Sehingga ketika Tuhan mencatat nama bangsa-bangsa, semua suku bangsa ada di dalam kota itu. 所以当上帝要记录城里面的居民的时候，各地各方的人都有在其中。 Di dalam kota itu hanya ada damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah ruah. 在那个城里面只有欢喜快乐。 Di dalam Mazmur ini ada disebutkan tentang Rahab, Babel, Filistea, Tirus, Ethiopia sebagai bangsa-bangsa yang mewakili orang-orang yang tidak mengenal Allah. 在这个诗篇里面第4节说，有拉哈伯人、巴比伦人、非利士、推罗、古斯人，这些都是代表以前没有信主的万民。 Tentang bangsa-bangsa ini dikatakan mereka sudah mengalami kasih karunia Allah. 那么在这篇诗里面呢，这些民族呢，已经经历了上帝的慈爱。 Seluruh kota itu sudah mengalami pemulihan dari Allah. 整个的城市都已经被主的爱所复兴。 Dan ternyata di zaman para rasul, apa yang dikatakan dalam Mazmur ini sudah terjadi penggenapan. 诗篇第87篇所说的，已经在使徒行传应验了。 Misalnya ketika Filipus berada di Asdod dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 40. 在使徒行传第8章第14节那里讲到，腓利到了亚索度。 Asdod adalah bagian dari Filistea. 这个亚斯度呢是非利士的一个城市。 Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 27 dikatakan seorang Ethiopia mengenal kabar keselamatan. 在使徒行传第8章第27节说，有一个埃提亚伯的人认识了主。 Jadi apa yang telah dikatakan Allah di dalam Mazmur 87 sudah mulai mengalami penggenapannya setelah Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. 所以诗篇第87篇所说的呢，当耶稣基督来到世界的时候呢，已经开始应验了。 Saudara-saudara, pemulihan terjadi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. 人类的复兴、人类的复苏，只有在耶稣基督里面才能够成就。
kita manusia berdosa ini telah diampuni dosanya melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. 我们最能够得到赦免呢，是借着耶稣基督的牺牲受死。 Tuhan Yesus menggantikan kita di kayu salib, mati untuk menerima murka Allah. 耶稣基督在十字架上受死，是代替我们受到上帝愤怒的刑罚。 Keselamatan yang diberikan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus adalah kota yang dibangun Allah bagi manusia. 上帝在耶稣基督里面为我们预备的救恩，就是这个诗篇87篇所说的那个荣耀的城市。 Manusia bisa masuk ke dalam kota itu jika sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menebus hidupnya. 人能够进到那一座城里面，只有诚心实意的相信耶稣基督已经救赎了他。 Ia menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan baginya. 接受耶稣基督做他人生道路的人才能够进去。 Tuhan Allah memberi pengampunan kepada orang-orang yang datang ke dalam kota yang dibangunnya sendiri. 上帝接纳每一个来到他面前的人， Dan bukan ke dalam kota yang dibangun oleh manusia. 耶稣基督所救赎的人呢，不是进到人类所建造的城市，乃是进到上帝所建造的城。 Seperti dikatakan di dalam ayat 2 tadi. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. 在第二节说，上帝爱西安的门，胜于爱雅各一切的住处。 Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. 在耶稣以外没有救恩， Sebab firman Tuhan telah berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh keselamatan. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. 使徒行传4章12节告诉我们说，在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救，除了在耶稣基督里面。 Pemulihan umat manusia terjadi oleh pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus. 人类能够复兴，乃是在耶稣基督里面。 Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 耶稣基督的福音就是上帝的大能，要救一切相信的人。 Ini telah dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal, maksud saya Roma pasal 1 ayat 16. 这是罗马书1章第16节所说的。 Di dalam kota yang dibangun Tuhan, yang ada adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan. 在上帝所建造的城里面，里面的居民都是上帝所救赎的人。 Mereka ini mengisi hari-harinya dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 他们每天所做的是什么呢？就是要做神的工作， Yaitu pekerjaan Tuhan untuk membangun kota kudus Tuhan itu. 就是建造这个圣城， Suatu tempat bagi bangsa-bangsa untuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. 是一个为万民所建造的城，让他们在里面能够得到耶稣的救赎。 Jika ada orang yang mengaku sebagai warga dari kota itu, tetapi tidak mengambil bagian dalam pembangunan kota itu, 假如有人他说他是里面城市里面的居民，但是不参与建造这个城市， tidak layak hidup di dalam kota itu, sebab ia sendiri belum selamat. 他就不配住在里面，因为他还没有蒙救赎。
Gerakan Allah untuk membangun kota yang kudus baginya adalah penggenapan Allah akan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. 上帝要建造那一座城市，就是表示上帝在地上要建造做宣教传福音的工作。 Amanat agung ini telah tertulis kepada kita dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Begini bunyinya. Karena itu 上帝借 pergilah. 着耶稣基督给了信徒一个大使命。 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. 这个大使命是给信徒的，说你们要往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的人，要奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所教导你们的，都要教训其他的人。 我就与你们同在，直到世界的末了。 Ibu-ibu yang saya kasihi, 亲爱的姐妹们， banyak orang telah mengaku telah percaya, telah selamat. 很多人说他已经相信了，他已经得救了。 Banyak orang mengaku bagian dari kerajaan Allah, warga dari kota kudus Tuhan. 很多人说他是 天上的国民。 Namun firman Tuhan di dalam Mazmur 87 ini membawa kita mengenal isi hati Allah yang sesungguhnya tentang kota yang kudus yang dibangunnya itu. 但是诗篇87篇给我们看见上帝的心意，就是他建造的天城。 Di dalam kota kudus itu Allah menyediakan keselamatan yang Ia tujukan bagi seluruh suku bangsa di muka bumi. 在这个天上的圣城里面呢，上帝为每一个要得救的人预备了地方。 Allah menawarkan keselamatan dan pemulihan di dalam Tuhan Yesus untuk seluruh bangsa. 上帝邀请世界上所有的人接受耶稣基督，进到他里面。 Misi Allah bersifat global. 上帝的工作是普世性的。 Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 24 ayat 17 ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang tujuan kematiannya, Tuhan Yesus berkata, 所以在马太福音24章17节，耶稣说他受死的目的是什么呢？ dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 耶稣就说这个消息要传遍普天之下，然后末期才到。 Dari kata-kata Tuhan Yesus itu dan dari Mazmur 87, kita bisa mengatakan bahwa setiap orang yang sudah mengaku selamat seharusnya mengisi hari-harinya dengan melakukan misi Allah. 从诗篇里面，从耶稣基督所说的话，我们就看见每一个信徒，他每一天的工作呢，一定要做神所给的使命。 Melakukan misi Allah dalam hal ini berarti memperdengarkan kabar keselamatan kepada semua suku bangsa di muka bumi ini. 做神的工作，就是说要让普世的人听见上帝的救恩。 Saya sering berkata bahwa mengaku selamat tetapi tidak memberi diri melakukan misi global Allah sesungguhnya belum selamat. 我常常说，如果有人自称是已经得救的基督徒，却没有参与神的工作，我觉得他还没有得救。
merenungkan hal ini, saya teringat akan apa yang dikatakan oleh ketua yayasan kami, yaitu Ibu Modesta Telombanua. 想到这个呢，我就想到我们基金会的主席 Desta 姐妹， Katanya begini, hari percaya sejati adalah hari di mana Anda mulai memberi diri melakukan misi amanat agung Yesus Kristus. 她说，当一个人真正信主得救之后呢，那也是他开始参与神的福音工作的时候。 Merayakan hari ulang tahun ke-51 dari Komisi Wanita GSRI Kartini kali ini, 在我们庆祝51周年的时候， di bawah terang firman Tuhan dalam Mazmur 87 ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan. 在上帝这个神圣的话语的光照之下，我愿意提出一个问题。 Pertanyaannya begini, dengan apa kita telah mengisi hari-hari dalam 51 tahun yang telah kita lalui selama ini? 在这个51年里面呢，我们每一天做些什么呢？ 51 tahun telah kita lalui, kali 365 hari. 我们过了51年，51年乘361天， Ada 18.615 hari yang sudah kita lalui sebagai komunitas tebusan Tuhan Yesus. 51年就是18万多的日子，我们每一天都经历了神的恩典。 Kemana hari-hari ini telah berlalu? 那我们是怎么过那个日子呢？ Apa yang telah kita lakukan dalam sekian ribu hari itu? 这几千几万天的时间里面，在里面的每一天，我们做些什么呢？ Suku bangsa mana yang sudah kita bawa untuk masuk di dalam kota Allah? 我们带了那一些的民族进到上帝的天城里面呢？ Sebagai umat tebusan Tuhan Yesus, kita harus menjaga hari-hari yang kita lalui setiap harinya. 我们蒙上帝所救赎的人，我们要好好的使用每一天。 Kita perlu menjaga gerak langkah kita setiap harinya. 每一天我们所做所为的，我们要特别留心。 Kita perlu bertanya di setiap satu hari berlalu, 每一天一个日子还没有过去以前，在一天的结束之前， tanyakanlah ini kepada diri Anda. 让我们每一个人问自己吧： Telah kuisi apa hariku hari ini yang mendukung penggenapan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus? 今天我到底做了什么事情，是在神的工作上有份的呢？ Di muka bumi ini ada kira-kira 7.000 suku bangsa yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. 全世界大概还有70,000，还有7万个各种各样的民族还没有认识神，还没有得救。 Banyak hal yang bisa kita lakukan. 有很多事我们可以做的， Salah satunya adalah berdoa. 其中之一就是为他们祷告。 Di Yayasan Dela Penabur Kasih, kami melakukan doa misi setiap hari. 在我们的基金会里面，我们每一天呢都为宣教的施工祷告。 Ada sekitar 70 anak dan orang-orang muda datang setiap hari hanya untuk berdoa. 每一天呢有70个人来到我们的地方，就是单单为了祷告。 Mereka datang dari tempat yang jauh, ada yang harus berjalan 1 jam atau 1,5 jam.
他们是从很远的地方来的，他们要走1个小时或者是1个小时半的路，特别来祷告。 Mau hujan, mau panas, mereka datang di tempat kami untuk berdoa bagi keselamatan suku-suku bangsa di dunia. 不论是下雨，不论是热天，他们都来为着世界万民的救恩祷告。 Mereka juga membawa persembahan misi, uang saku yang diberikan oleh orang tua mereka. Mereka persembahkan untuk pekerjaan misi Allah. 他们不但来祷告，他们也把爸爸妈妈给他们的零用钱，他们分别一部分带来奉献，作为向万民传福音的奉献。 Dan masih ada cara lain lagi untuk kita lakukan untuk mendukung pekerjaan misi Allah di dunia ini. 我们还可以做很多的事工来支持上帝的圣工。 Kita bisa menjalin persahabatan dengan para misionaris yang berada di ladang misi. 我们可以和宣教这场上的宣教士跟他们做朋友。 Kita bisa mendoakan mereka atau memberi mereka semangat dengan menulis kepada mereka. 我们可以为他们祷告，我们也可以可能写短信鼓励他们。 Kita juga bisa memberikan dukungan dana untuk mereka. 我们也可以在经费上支持他们。 Kita bisa mendoakan suku-suku yang belum mendengar Injil Tuhan. 我们可以为着那些未得之民，就是还没有听过福音的族群祷告。 Kiranya ulang tahun kali ini membawa kita untuk benar-benar memberi diri di dalam menjalankan misi Allah. 当年在我们51周年纪念的时候，让我们再次把自己奉献给主，在神的宣教事工上面。 Tuhan Yesus memberkati firman-Nya ini bagi kita. Amin. 愿上帝自己祝福他的话语。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk firman-Mu 天父上帝，我们围着你的圣言感恩， yang mengingatkan kami tentang tugas kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 你的话语提醒我们这些已经蒙救赎的人。 Tolonglah kami dalam perjalanan ke depan ini 帮助我们在走前面道路的时候， untuk mengenal dan melakukan tugas kami di muka bumi ini. 让我们不但知道，也让我们能够实行我们的责任。 Kami mau memberi diri di dalam pelayanan misi global Allah. 我们要在普世的宣教事工上参与。 Tolong kami ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Kami bersyukur untuk ulang tahun ke-51 kali ini. 为着我们的51周年感恩， Kami persembahkan hari-hari ke depan ini untuk pekerjaan misimu. 我们把前面的道路交在神的手中。 Berkati kami Tuhan sebab kami mau menjadi berkat. 求你祝福我们，因为我们也要成为别人的祝福。 Kami mau mengambil bagian untuk membangun kota kudus bagi Allah. 我们要参与建造圣城的工作。 Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. 这是我们在耶稣基督里面的祷告。阿门， Amin. 阿门。 我们谢谢利亚牧师所给我们的信息。最后，我们来唱一首诗歌：我要建立一群大能的子民。Kita bersyukur ya kepada Pendeta Ria sudah menyampaikan firman Tuhan untuk mengarahkan kami. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Pendeta Ria dan rekan-rekan.
Nah, terakhir kita angkat satu puji-pujian. Tuhan berkata, aku mau membangun umat yang perkasa. Umat yang bisa memuji Tuhan, umat yang kuat, umat yang bisa membawakan berita kesukaan, sehingga banyak orang mendengar dan juga menerima Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan. Aku membangun umat perkasa. Setelah itu Pendeta Sapret Pondete akan memberikan berkat untuk kita semua. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita dimanapun kita berada pada saat ini. Saya mewakili gereja mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 bagi Komisi Wanita GSRI Kartini. Kita bersyukur sekalipun di tengah-tengah wabah yang sedang melanda dunia pada saat ini, kita tetap bisa merayakan anugerah Allah melalui perayaan ketambahan usia bagi Komisi Wanita GSRI Kartini yang ke-51. Kita bersyukur sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita bisa tetap mengalami, kita bisa meresapi kasih Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah dengan semakin bertambahnya usia, kita bukan saja semakin menua, tetapi kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan bertambahnya usia, biarlah cinta, kasih, kesetiaan, pelayanan kita kepada Tuhan juga semakin bertambah-tambah. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibu-ibu anggota Komisi Wanita GSRI Kartini, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.